Bertemu kembali. Baik, sejak beberapa hari lepas ini kita sering mendengar berita mengenai kehilangan individu ketika melakukan aktiviti pendakian gunung dan sebagainya. Dan kalau tadi di segmen pertama kita bercakap tentang kehilangan dua pendaki wanita yang dipercayai dihanyutkan oleh arus deras selepas ditimpa kepala air di Gunung Suku. Dan sebenarnya ada satu lagi berita ialah melibatkan seorang lelaki yang dilaporkan sesat hampir 24 jam atau sehari di kawasan Gunung Banang di Batu Pahat pada Sabtu lepas dan telah pun selamat ditemukan selepas dia sendiri berjaya keluar dari kawasan pendakian kira-kira jam 7 malam pada Ahad. Dan untuk segmen ini saya ingin mengupas ataupun mengenai persediaan ataupun persiapan untuk aktiviti pendakian ini. Bersama dengan saya ketika ini Andrian Muhammad Yusof, pengasas projek Ikigai. Assalamualaikum Andrian. Waalaikumsalam. Andrian, saya ingin terus saja bertanyakan kepada Andrian apa sebenarnya perkara yang perlu diketahui ataupun ilmu-ilmu asas yang mungkin kita perlu ambil maklum sebelum kita nak mulakan aktiviti pendakian ini, Andrian. Alright. Okay. Terima kasih kerana invite. Okay. Pertama kali kita kena dapat tahu info yang kita nak tuju, gunung apa dan di mana. So, ini adalah salah satu persediaan yang sangat baik. Terutamanya bila kita bagi tahu kepada orang rumah di mana gunung yang kita akan dituju dan sedikit information ataupun emergency contact perlu dititik beratkan dahulu sebelum memulakan pendakian. Dan juga Andrian, persediaan, apa sebenarnya persediaan dan mungkin persiapan sebelum mendaki? Mungkin barang-barang kelengkapan ke ataupun mungkin kita perlu berguru dengan seseorang yang mungkin mereka lebih berpengalaman sebelum melakukan aktiviti pendakian ataupun apa agaknya aspek yang perlu dititik beratkan, Andrian? Okey, daripada segi persediaan, so basically barang persediaan itu adalah sangat-sangat penting, terutamanya membawa peralatan yang lengkap. Bila memasuki, kena kita tahu berapa hari perjalanan hiking dalam 1 atau 2 hari, so kita kena tahu daripada segi ration, makanan, pakaian dengan kelengkapan yang baik dan serba sedikit ilmu ataupun yang first time masuk buatlah sedikit research tentang tempat yang kita ingin ditujui. Dan juga Andrew, mungkin Andrew boleh kongsikan apa agaknya barang-barang seperti mungkin kasut. Bagaimana kasut dia? Mungkin adakah kasut, apa-apa kasut pun kita boleh pakai ataupun apa lagi selain itu, mungkin pakaian-pakaian kita, mungkin ada pakaian-pakaian tertentu yang kita perlu beli sebelum kita nak pergi hiking ni sebenarnya. Ataupun apa lagi? Kalau nak tidur satu malam di sana, apa yang perlu ada, apa barang-barang keselamatan yang mungkin kita kena bawa, siapkan untuk pergi. Sedikit persiapan untuk bermalam, terutamanya bila kita melibatkan perjalanan yang jauh, hiking. So, disarankan memakai baju dry fit ataupun quick dry. So, dia menyerap peluh dengan cepat dan senang untuk dibasuh. So, try to avoid something with the cotton. So, benda-benda yang melibatkan cotton, kita untuk elakkan. So, banyakkan pakaian dry fit. Lepas tu, daripada segi pemalaman tu, sleeping bag, pakaian yang penting adalah track bottom ataupun hiking pants. Kasut disarankan berkasut yang bertapak untuk hiking. Dan kalau ketika kita pendakian tu, melakukan aktiviti pendakian tu, apa mungkin perkara yang perlu kita fahami? Mungkin kalau kita pergi selepas waktu hujan misalnya, apa agaknya persiapan-persiapan ataupun kita perlu ambil awareness yang perlu kita lakukan ketika pendakian itu sendiri, Andrian? Ketika pendakian itu sendiri apabila melibatkan cuaca, so sebagai pendaki perlulah dititik beratkan dengan pakaian hujan, sarung ataupun orang panggil poncho. Poncho pakai apabila melibatkan hujan. Andrian mungkin boleh saya ingin tanyakan juga kepada Andrian, apakah mungkin seperti yang dilaporkan kepada yang berlaku di Gunung Suku, kerana mereka ni dipercayai terdengar bunyi gegaran sebelum berlakunya kejadian kepala air itu. Mungkin berapa lama tempoh mungkin kita perlu bersiap sedia? Mungkin kita tak tahu apa agaknya mungkin simptom-simptom ataupun petunjuk-petunjuk yang mungkin berlakunya kepala air. Kita tak tahu. Kerana mungkin kita tahu semalam hujan, mungkin hari ini fenomena kepala air itu berlaku. Jadi apa agaknya persiapan ataupun apa yang kita perlu bersiap sedia ataupun persiapan kita lah sewaktu berlakunya kepala air contohnya, Andrian? Salah satu sebab punca besar kepala air ataupun tanda-tanda kecil kepala air adalah salah satu dia daripada sungai yang mengalirkan
sedikit batang-batang dahan yang rupuh ataupun daun-daun yang mengalir daripada atas ke bawah. So mulanya air bertukar warna ke jernih, ke keruh, dan sebagai pendaki kenalah berhati-hati bila ada tanda-tanda sedikit tu dan mula untuk memanjat ataupun mendaki sedikit ke atas supaya jauh daripada anak sungai ataupun sungai sendiri untuk elakkan kepala air. Adakah kita mungkin perlu juga tambah ilmu survival di hutan ataupun sungai? Kalau kita kita tak tahu, mungkin kita sesat ataupun terperangkap susulan daripada cuaca buruk dan mungkin tanah runtuh yang berlaku. Adakah perlunya ilmu survival itu sebelum kita pergi ke hutan, masuk ke hutan? Ilmu survival adalah bonus bagi mereka yang ambil pengetahuan untuk lebih mengenali apa faktor emergency, apa perlu dibuat apabila ada melibatkan suatu benda. So menuju ke tempat yang lebih tahu kepentingan dan persiapan yang rapi untuk suatu insiden dalam hutan. So benda tu yang sangat dititik beratkan kepada semua pendaki apabila menjalani aktiviti yang melibatkan pendakian ataupun aktiviti rekreasi. Dan juga Andrian sebagai pengasas projek Ikigai, mungkin Andrian sendiri tahu apa agaknya pantang larang. Mungkin Andrian sendiri boleh kongsikan mungkin pengalaman yang selama ni Andrian pergi mendaki gunung dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan apa agaknya pantang larang yang mungkin orang luar tak tahu. Mungkin orang first timer nak pergi ke mendaki gunung ni, mereka tak tahu apa agaknya pantang larang tersebut. Sedikit pantang larang dalam pengalaman saya, pertama sekali adalah sampah. Kami titik beratkan pembuangan sampah yang merata di mana-mana hutan, kebanyakan tidak menjaga dengan baik sungai dan Dan juga kalau saya nak tanyakan lagi kepada Andrian, apa agaknya aspek-aspek keselamatan yang perlu dititik beratkan sebelum dan juga selepas pendakian. Mungkin kita always be prepared untuk sebelum pendakian. Mungkin selepas itu pun mungkin ada juga persiapan yang kita perlu lakukan. Contohnya seperti apa, Andrian? Okey, contohnya seperti apabila kita mempersiapkan diri dan fizikal dan mental apabila melakukan suatu aktiviti. Sebelum dan selepas aktiviti, of course dia ada pro and con, dan untuk lepaskan sesuatu kita kena tahu yang bahawa kita punya diri ada keupayaan diri sendiri ke tahap mana. So kita kena ready dengan fizikal lah. Dan juga Andrian, kalau kita lihat kepada kejadian yang berlaku ni adalah akibat daripada cuaca, mungkin faktor cuaca, mungkin berlakunya kejadian kepala air tersebut. Mungkin kita perlu dapatkan juga daripada pihak-pihak berkuasa seperti ramalan-ramalan cuaca, seperti mungkin daripada Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum kita melakukan aktiviti pendakian tersebut. Mungkin semalam hujan, hari ini adakah selamat untuk kita pergi mendaki, Andrian? Bagi saya itu adalah sangat penting mendapatkan maklumat yang terkini terutamanya di pejabat hutan. Sebab selalunya masuk pejabat hutan kita akan melalui pos pejabat hutan yang akan diberitahu oleh guide, dan guide kena up to date dengan kejadian semalam ataupun cuaca-cuaca yang agak buruk. So ini adalah benda yang paling penting kena titik beratkan kepada peserta-peserta yang mendaki. Dan Andrian, saya nak tanyakan juga, mungkin Andrian dah selalu sangat mendaki gunung ni, mungkin Andrian pernah ada pengalaman ataupun sesat dalam hutan. Apa agaknya mungkin situasi-situasi yang mencemaskan? Ialah pastinya kalau kita sesat dalam hutan, pastinya pertama, first thing first, kita akan rasa panik. Kerana kita tak tahu apa nak buat, kerana mungkin dalam tu juga internet mungkin slow dan sebagainya. Apa agaknya mungkin selain panik, apa sebenarnya yang perlu kita buat? Okey, pertama sekali kita kena bertenang dan kita tahu yang bahawa kita masuk hutan tu adalah dengan betul, yang melalui cara permit dan semua information sudah diberi kepada pejabat hutan. So let's say kalau sesat dalam hutan tu tak dapat jalan keluar seperti yang sepatutnya, it's better to stay wherever you are and waiting for the call ataupun tunggu pasukan penyelamat untuk datang. Sebab biasanya kalau lepas dah bagi list nama kepada pejabat hutan, lepas dapat permit, even though kita sesat, orang akan wonder ataupun orang akan bertanya-tanya adakah pendakian ini, pendaki sekian-sekian dah keluar daripada hutan atau belum, dan mereka akan mula mencari melalui track yang sama. Sebab tu kita orang biasa tidak boleh lari daripada track asal terlampau jauh. Seeloknya duduk di mana yang sudah hilang dan berhenti di situ seeloknya. So senang untuk sesi pencarian dan penyelamat.
Okey, Andren, kita mungkin ada baki lebih kurang dalam masa 2 minit lagi. Mungkin Andren juga boleh kongsikan apakah kepentingan untuk kita melakukan aktiviti pendakian ini mungkin secara berkumpulan ataupun lebih mengikuti kepada orang yang mahir tentang selok-belok hutan ataupun gunung dan sebagainya. Mengapa pentingnya itu dilakukan? Kerana mungkin saya sebagai first timer untuk mendaki Gunung Suku misalnya, kenapa perlu saya ikut orang yang lebih mahir? Kenapa tak boleh saya pergi seorang? Apa sebabnya? Bagi saya, pengalaman untuk mendaki perseorangan tu tidak digalakkan sama sekali lah, terutamanya tempat yang kita tuju tu kita tidak tahu selok-belok hutan dan selok-belok trek tersebut. Seeloknya mengikut guide ataupun orang yang lebih pengalaman untuk pergi sekian tempat yang tidak pernah kita diceburi. So, benda tu untuk memastikan kita punya perjalanan lebih baik, pergi dan balik dengan selamat. Terakhir sekali Andren, saya nak minta Andren kongsikan juga nasihat ataupun tips mungkin ada juga yang merancang selepas banyak kebenaran kelonggaran telah dibenarkan untuk kita pergi melakukan aktiviti luar. Mungkin Andren boleh kongsikan juga apa nasihat ataupun tips mungkin tak kiralah daripada first timer ataupun mungkin yang sudah berpengalaman, apa sebenarnya tips dan nasihat selain persiapan daripada fizikal ataupun kita perlu cukup stamina untuk pergi panjat gunung itu sendiri, apa selain itu sebenarnya yang kita perlu prepare? Okey, baik. Sedikit nasihat daripada saya, sebelum memulakan sebarang aktiviti rekreasi, tak kisahlah di climbing ataupun tak kisahlah hiking dan sebagainya, rajinkan untuk membaca vlog atau blog suatu tempat. So at least kita boleh aware dengan suasana yang tempat itu dan tidak meletakkan expectation yang tinggi terhadap tempat tu. Mungkin kita akan fikir macam first time pergi sana, oh gunung ni tenang je. So kita bawa kelengkapan yang tidak mencukupi untuk menaiki gunung tu. So tukar habit itu untuk merajinkan membaca sedikit sebanyak tempat-tempat yang kita tak pernah pergi. Yang tu akan membantu kita untuk preparation mental dan fizikal. Itu dia tips berharga yang dikongsikan oleh pengasas projek Ikigai, Andren Muhammad Yusof, yang berkongsikan juga tentang persediaan dan juga persiapan untuk melakukan aktiviti pendakian. Dan seperti yang disebutkan oleh Andren sebentar tadi, jangan panik sekiranya sesat dan ikut saja petunjuk-petunjuk yang mungkin kita sendiri dah mark before kita masuk ke laluan-laluan dalam sepanjang melakukan jungle trekking itu sendiri. Itu dia Andren Muhammad Yusof. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Saya kira itu saja untuk cerita petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.